Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, jadi dalam kelas hari ini kita akan mulakan dengan sedikit ulang kaji berkenaan dengan pengecutan, fenomena pengecutan jarak, line contraction. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita boleh menambah hal laju relativistik, sebab penambahan hal laju untuk kes relativistik berbeza untuk kes klasik, kerana dalam kes relativistik ni kita tidak boleh menambah hal laju sehingga tak terhingga. Artinya sebab kita tahu ada had laju maksimum untuk apa-apa objek atau apa-apa jasad yang berada di alam semesta ini, right? So we cannot add velocities indefinitely, right? Or indefinitely until without limit, right? Because special relativity, the theory of special relativity states that there is a maximum, or there's an upper limit to how fast an object can travel in this universe, right? So we have to modify, kita perlu mengubah suai persamaan, menggabungkan persamaan yang kita gunakan sebelum ni untuk menggabungkan hal laju untuk case relativistic, right? Dan kita akan lihat macam mana, apa pengubah suai yang dibuat, dan kita akan lihat macam mana persamaan tu digunakan untuk menjawab soalan, right? Jadi itu agenda kita untuk pagi ni lah, right? Dan mungkin pada hari Rabu nanti kita boleh masuk transformasi Lorentz, sebab yang tu dia sedikit well, dia taklah susah, cumanya macam dia perlukan lebih tumpuan sikit, dia perlukan lebih masa, right? Jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan ulang kaji mengenai pengecutan jarak. Jadi ini saya ambil daripada slide yang telah saya muat naik di UKM Folio. Kalau pergi ke UKM Folio untuk setiap satu, untuk bahagian fizik moden sekurang-kurangnya, kesemua bahan-bahan yang saya edarkan sama ada dalam kelas, secara bertulis ataupun elektronik, semua ada di situ, right? Jadi kalau awak katakan awak tertinggal kelas dan awak tak dapat edaran, ataupun awak tak tahu minggu ni nak guna edaran mana satu, ataupun apa nota kuliah, apa slide kuliah, awak boleh cari di UKM Folio lah, semua ada kat situ. Dan sekiranya apa yang dimuat naik di UKM Folio tu tidak cukup, right? Tidak cukup untuk awak seperti yang saya sebut sebelum ni lah, awak boleh membaca bahagian-bahagian yang ataupun bab-bab yang relevan dalam buku Gian Colli ataupun dalam buku yang Friedman, dalam buku Haldy Resnick, right? Ketiga-tiga buku tersebut lebih daripada mencukupi untuk kursus fizik moden ini, right? Jadi sepatutnya tidak ada masalah untuk kalian menemukan bahan rujukan. Cumanya kalian, saya rasa isunya lebih kepada sama ada rujukan yang kalian temukan itu boleh dipercayai ataupun tidak, right? Sebab itu saya mengesyorkan bahawa mulakan dengan apa-apa kalau tak faham, kalau tak jelas, ataupun kalau ada banyak bersih kepada formula itu, rujuk kepada buku teks fizik sama ada Gian Colli, yang Friedman, Haldy Resnick lebih dahulu, right? Saya tahu lebih mudah untuk awak just Google saja benda tu kan, sebab maklumat tu ada di hujung jari. Tetapi kadang-kala bila kita Google ni adalah alat dan alat pencarian, right? Kalau kita tak tahu apa yang kita nak cari, kemudian kita suruh Google cari, Google tak boleh membantu kita, right? Sebab Google akan memberikan katakan ratusan hasil carian, kemudian nanti awak cuma baca yang satu, yang dua saja yang teratas, right? Tapi awak tak tahu sama ada yang 2, 3 teratas tu sumber yang betul ataupun tidak, right? Sebab Google
Google hanya mencari maklumat, dia tak menilai sama ada maklumat tu secocok dengan apa yang awak mahukan, ataupun dia tak menilai pun sama ada maklumat yang dia sajikan kepada awak itu betul ataupun tidak. Akhirnya awak yang kena menilai itu, right? Sebab ialah antara awak dengan Google, saya harap awak yang lebih berakal lah, bukan Google tu yang lebih berakal, right? Jadi kita kena gunakan akal kita untuk untuk menilai kesahihan maklumat yang kita terima, right? Jadi there is a hierarchy, ada tertib, ada hierarki apabila kita mencari bahan rujukan ni, right? Bukan kita tak tahu je lepas tu terus Google, tak tahu je terus Google, tak tahu je terus Google, right? Sekiranya itu amalan kita, lama-kelamaan kita akan lama-kelamaan daya fikiran kita akan jadi lemah, sebab kita tak melatih diri kita, tak melatih akal kita untuk untuk berfikir, untuk menilai maklumat yang kita jumpai, right? Dan apabila daya fikiran kita semakin lemah, dan dia akan menjejaskan kemampuan kita untuk menjawab soalan yang diberikan nanti, right? Akhirnya awak yang akan duduki peperiksaan, bukan Google, right? Jadi awak kena gunakan peluang sementara sebelum peperiksaan ni untuk menguatkan akal fikiran awak, right? Sebab nanti akhirnya peperiksaan ini pun peperiksaan bersemuka, right? Sewaktu dalam dewan peperiksaan nanti bukannya awak boleh buka handphone atau tablet awak dan cari di Google, kan? Awak kena bergantung kepada bergantung kepada diri sendiri, bergantung kepada akal fikiran awak, right? Jadi awak kena perkuatkan, cergaskan akal fikiran tu sebelum memasuki dewan peperiksaan nanti, right? So berkenaan dengan pengecutan jarak ini, ada 3 perkara yang awak kena ketahui. Yang pertamanya adalah apa yang dimaksudkan dengan pengecutan jarak, right? Kedua, kenapa pengecutan jarak tu berlaku, dan apa bukti-bukti bahawa pengecutan jarak tu sememangnya berlaku, right? Jadi ketiga-tiga perkara ni, sekiranya awak faham ketiga-tiga perkara ni, insya-Allah awak boleh menjawab apa-apa soalan berkenaan dengan pengecutan jarak itu, right? Jadi seperti mana pemanjangan tempoh masa, pengecutan jarak juga boleh dipaparkan pada rajah ruang dan masa, right? I'm not going to go into this. You can you can look at this on your own time, right? This is time dilation. Okay. So sama seperti pemanjangan tempoh masa, kita ada 2 rangka rujukan. Dalam kes ni kita ada Allen yang berdiri di sebelah kapal angkasa N ni, right? Dan N sedang bergerak melepasi Allen, right? Kedua-dua orang ni mempunyai pembaris, right? Sebab kita bercakap tentang jarak, dan jarak diukur menggunakan pembaris. Jadi apa yang ingin dibandingkan di sini adalah pembaris yang jarak atau panjang pembaris inilah, right? Jadi di sini ada saya tuliskan langkah-langkah untuk memahami apa yang berlaku. Pertamanya kita kena pasti apakah rangka rujukan yang ada dalam keadaan ini, right? So sini ada Allen yang di atas tanah, kemudian N yang berada dalam kapal terbang atau kapal angkasa ni, dan N sedang bergerak relatif kepada Allen, right? Kemudian kita pergi satu demi satu. Maksudnya kita bayangkan kita dalam kerangka rujukan Allen, apa yang kita nampak. Kemudian kita bayangkan kita dalam kerangka rujukan N, apa yang kita nampak, right? Jadi jadikan itu sebagai disiplin untuk menjawab soalan kerelatifan khas, right? Maksudnya kalau diberi apa-apa soalan pun memang awak kena pasti apa kerangka rujukan je. Kemudian awak kena bayangkan, awak kena pasti apa peristiwa yang diperhatikan dari kedua-dua kerangka rujukan tersebut. Kemudian awak kena bayangkan, okey, kalau aku berada dalam kerangka rujukan pertama ni, apa yang aku akan nampak? Apa yang akan aku perhatikan? Kan? Adakah masa aku akan berdetik seperti biasa? Adakah panjang aku akan kekal seperti biasa, ataupun adakah panjang aku akan mengecut dan tempoh masa aku akan berdetik dengan lebih perlahan, right? Jadikan satu tabiat untuk awak tanya soalan-soalan ni setiap kali awak menjawab soalan berkenaan dengan teori kelalaian khas, right?
Jangan tengok soalan tu lepas tu terus fikir nak guna formula apa, lepas tu awak ambil formula, katakan formula ini kan, awak tulis formula tu atas kertas, lepas tu awak tanya diri awak, yang L tanda L L L yang belah kiri ni nak gunakan L mana, lepas tu L yang belah kanan ni nak guna mana kan. Jangan jangan tergesa-gesa untuk menjawab soalan tu, right? Fahamkan senario tu dulu, fahamkan keadaan yang diberikan dalam soalan tu, yang diceritakan dalam soalan tu, right? Kena pasti apa maklumat yang diberi, apa maklumat yang diperlukan, right? Senaraikan semua maklumat yang diberikan, maklumat yang awak perlukan, right? Kemudian bila awak dah buat semua tu, barulah awak tanya diri awak, okey, aku diberi A, kemudian aku perlu dapatkan B. Apa formula yang boleh aku gunakan untuk mendapatkan B menggunakan A? Kemudian barulah awak cari formula yang sesuai, right? Maksudnya memilih formula tu mungkin langkah ketiga atau langkah keempat dalam menyelesaikan masalah. Bukannya langkah pertama, bukannya buka-buka soalan tu je pasal awak terus tanya, formula apa nak guna kan? Itu mungkin cara awak diajar di dalam kursus lain ataupun tahun 1 ataupun sewaktu di sekolah. Tapi untuk menjawab soalan teori kerafan khas, soalan fizik moden, itu strategi itu tidak akan membantu awak. Right? Dan sebenarnya kalau penyelesaian masalah fizik yang sebetulnya, itu strateginya sebenarnya, right? Sebab kepandaian dalam fizik ni bukan diukur dengan berapa banyak formula yang boleh hafal, right? Sebab yalah, komputer pun boleh hafal lagi banyak formula awak kan. Tapi kita tak kata komputer tu lagi pandai daripada awak kan. Sekurang-kurangnya saya tak pernah dengar lah orang kata, oh komputer lagi pandai daripada pelajar kan. Sebab kita tahu pelajar ni ada kelebihan berbanding dengan komputer. Right? Sebab awak ada akal fikiran. Jadi awak kena berkelakuan seolah-olah awak ada akal fikiran lah. Right? Kalau awak berkelakuan seolah-olah awak tak ada akal fikiran, dan awak akan ditumpaskan oleh oleh komputer, oleh mesin-mesin semua ni. Dan bila awak bekerja kelak nanti kan, kalau awak hanya boleh buat kerja-kerja yang rutin saja, kerja awak tu lama kelamaan akan digantikan oleh robot, akan digantikan oleh mesin. Jadi lama kelamaan awak akan tak ada kerja kan. Jadi sebenarnya mengajar fizik dengan ataupun bukan mengajar, tapi belajar fizik dengan hanya menghafal ni, dia sebenarnya awak menempangkan diri awak untuk alam pekerjaan kelak, right? Because all you're good at is doing routine work, whereas routine work is something that robots can also do. Robot pun boleh buat, dan mereka boleh buat dengan lebih cekap berbanding dengan awak. Jadi sekiranya awak tidak mahu memalapkan peluang kerjaya awak, awak patut awak patut cuba mengelakkan diri daripada belajar fizik ni hanya hafal saja, right? Tapi kalau memang awak cita-cita awak, oh bila aku besar nanti aku nak kahwin dengan datuk mana-mana, kemudian duduk goyang kaki di rumah saja, then tak apalah kan, then you don't have to care so much about that kan. Tapi saya percaya awak semua di sini ada wawasan yang lebih besar daripada itu kan. Awak nak menyumbang sesuatu kepada masyarakat, kepada keluarga awak, kepada dunia. Jadi sekiranya kita nak jadi jago, nak jadi hero kan, kita kena memperlengkapkan diri kita dengan kemahiran, dengan ilmu, dengan keberanian yang diperlukan lah, right? Robots can take over the world, but robots cannot save the world, right? Only human beings can save the world, right? So back to this. Once you have identified the reference frame, right? Then kita lihat satu persatu apa yang setiap satu kerangka rujukan yang akan nampak lah. So what does Alan see? Alan tidak akan nampak pembarisnya sendiri mengecut. Sebab kenapa dia tak akan nampak pembarisnya sendiri mengecut? Sebab pembarisnya sendiri tak bergerak relatif pada dia kan. Dan dalam pengukuran jarak ni, apa-apa objek yang bergerak relatif pada kita akan mengecut panjangnya kan? So memandangkan pembaris Alan ni tak bergerak relatif pada dia, maka pembaris Alan ni tak akan mengecut lah, right? Sebaliknya memandangkan pembaris N ni bergerak relatif kepada Alan, maka Alan akan nampak pembaris N lebih pendek daripada pembarisnya. Artinya kalau Alan mengukur pembaris dia 1 meter,
right? Dia akan nampak pembaris N lebih kecil daripada, lebih pendek daripada 1 meter. Ya, itu yang kita maksudkan dengan pengecutan jarak, right? Length will become shorter, or rather length ataupun lebih tepat lagi, panjang, right? Panjang objek, panjang jasad yang bergerak relatif kepada kita akan menjadi semakin pendek, right? Tetapi pemendekan itu hanya berlaku sepanjang arah gerakan, right? Kalau lihat kat sini, if you look here, arah gerakan adalah sini, right? This is the direction of motion, right? It is horizontal like this, so only length along this direction will be contracted, right? Cut length along this direction, right, will not be contracted, right? Only length along this direction will be contracted. So length contraction, pengecutan jarak tu hanya berlaku dalam arah gerakan, right? Dalam arah gerakan. Sekiranya dalam kes ni, N tu bergerak sepanjang paksi yang melintang, kan? Kalau N bergerak ke atas, right, kemudian pembarisnya masih dipegang macam tu, maka panjang pembaris ni tidak akan berubah lah, right? Sebaliknya, sekiranya pembaris tu dipegang menegak macam ni, maka barulah panjang pembaris tu akan mengecut, right? Sebaliknya, katakanlah pembaris tu dipegang sanding macam ni, right? Kemudian N bergerak ke atas, right? N is moving up like that. Then only hanya komponen menegak pembaris ini yang akan mengecut. Dan manakala komponen melintang pembaris tu akan kekal sama. So, kalau kita diberikan kes pembaris yang sanding macam tu, maka kita kena leraikan kepada komponen menegak, komponen melintang, kemudian kita hanya gunakan formula pengecutan jarak ni untuk komponen yang selari dengan arah gerakan. Right? Dalam kes ni, pembaris tu bergerak, katakan dia bergerak ke atas, jadi hanya komponen menegak pembaris tu yang akan mengecut. Okay. I don't think I've given this question, but I can just give that question to you, and we can try it you can try it on your own, and then we can check the answer on Wednesday, right? So that is length contraction. Okay. Let's see. Yeah. So dalam bila kita bercakap tentang pengecutan panjang ni, pengecutan jarak ni, kita juga perlu boleh membayangkan apa yang berlaku dalam kata you must be able to draw what happens to the length, right? So in this case, let me just, so you have Alan, see, Alan, saya nak ambil one, let's see, right? So Alan, bila Alan melihat pembarisnya sendiri, pembarisnya kekal 1 meter, right? Sebaliknya, apabila Alan melihat pembaris N, right, dia akan nampak pembaris N tu lebih pendek, right? Lebih pendek sekiranya dibandingkan dengan pembaris C, right? So this from Alan's reference frame, right? Kalau kita dalam kerangka rujukan N pula, right? Let me use a different color. Dalam kerangka rujukan N pula, bila N melihat pembarisnya sendiri, dia masih akan nampak pembarisnya kekal 1 meter lah. Sebaliknya, bila N melihat pembaris Alan, right, dia akan nampak pembaris Alan mengalami pengecutan menjadi separuh meter, right? You can see in this particular diagram, right? In this particular diagram, this from Alan's point of view, right? The ruler is moving to the right, right? Pembaris N tu bergerak ke arah kanan, sebab itulah dia punya asap ni je belah kiri, right? Manakala untuk N pula, right, dia akan nampak pembaris Alan bergerak ke kiri, sebab tu dia punya asap dia tu belah kanan. So bila awak diberi rajah, right, sama ada dalam buku teks ke ataupun dalam tugasan, teliti setiap satu segi rajah tersebut, right? Ada clue dalam rajah yang diberikan, right? Sekurang-kurangnya bila saya beri soalan kepada awak, right, setiap satu perkataan yang saya letak dalam soalan tu memang telah saya pilih, right? Saya tak tulis secara cincai, right?
soalan tu, ataupun bila saya berikan rajah ataupun jadual, ada maklumat yang tersurat dan juga tersirat dalam rajah, jadual ataupun perkataan dalam soalan tersebut, right? Jadi jangan leka, jangan cuai bila membaca soalan, right? Seboleh-bolehnya kalau kita tersilap, right? Kalau kita tersalah menjawab soalan, kita nak kesalahan kita tu disebabkan kita tak faham ataupun memang kesalahan ataupun kita cuai, right? Kita tak mahu kesalahan kita tu disebabkan oleh kita dah diberi semua maklumat tu tapi kita terlupa baca, kan? Ataupun I mean, if you want to make mistakes, then make genuine mistakes. Don't make mistakes out of carelessness, right? Itu maksud saya, right? Uh, Orang pandai dengan orang tak pandai bila dia buat silap pun ada beza je, right? Orang pandai akan belajar tu kesilapan je. Orang yang tak pandai dia buat silap pun mungkin dia tak sedar dia buat silap, kan? So kita cuba disiplinkan diri kita supaya yalah kita tak rugi, right? Kita tak rugi disebabkan kesalahan dan kelemahan kita. Memanglah semua orang ada kelemahan, right? Tetapi yalah, kalau setiap kali awak buat silap nak kata ni manusia ada kelemahan, then susahlah macam tu, right? Maksudnya yalah, walhal kalau awak nabi dan rasul pun ada buat silap, kan? Tapi itu tak bermaksud yang itu tak bermaksud yang kesalahan tu dibenarkan ataupun dibolehkan ataupun tak bermaksud kesalahan tu boleh diulang, right? Jadi kita yalah, menjawab soalan fizik ni dia tidak boleh dibuat dengan santai. You must be serious, right? You must be serious and you must take it seriously, right? Kalau buat secara santai tu memanglah akan terlupa titik, akan terlupa unit, akan salah tekan kalkulator, kan, akan terlupa baca soalan, akan tertinggal maklumat, benda-benda alasan-alasan yang yang sebenarnya boleh dielakkan, right? Dia bukannya awak dilahirkan cacat dan tak boleh membaca soalan ataupun tak boleh memahami soalan, right? It is not a birth defect. It is something that you can overcome, right? Dan saya percaya awak semua boleh atasi semua kelemahan itu. Okay, so this is line contraction. Yeah, so the same thing, same thing. Right. So ini daripada buku. Saya ada muat naik buku ni di you can follow juga yang Mr. Tompkins. So dalam case ni, if you look at this, this person here is in a rest frame, right? Whereas this cyclist is moving relative to him, then and because this cyclist is moving relative to him, therefore, according to this person, the cyclist will appear much more thinner, right? In fact, everything around this person will appear thinner, right? Kemudian sekiranya orang yang sama ni dia menaiki basikal, kemudian semua objek lain bergerak melepasi dia, maka dia akan nampak semua jarak-jarak sekeliling dia akan menjadi semakin pendek, right? Jadi pengecutan jarak ni dia bukan saja mempengaruhi panjang suatu objek, tetapi dia juga mempengaruhi jarak antara dua titik lah, right? Jarak antara dua, contohnya antara dua bandar, jarak antara dua bintang, jarak antara di antara hujung depan kereta dengan hujung belakang kereta, ataupun jarak di antara hujung depan roket dengan hujung belakang roket, contohnya, right? So it influences length and distances, right? So it influences sizes, right, and also distances, right? So this line contraction, ni yang saya sebut sebelum ni, right? Kalau kita berjogging pada kelajuan yang biasa, maka this is sorry, let me see, I need to, right? So dalam case ni, right, pada kelajuan biasa, right,
dalam case ni the jogger is moving in this direction, right? So only this length will be affected, right? So as you can see, the faster the jogger semakin laju orang ni berjogging, maka semakin ramping badan dia, right? Cumanya kita perlu bergerak sangat laju menghampiri halaju cahaya sekiranya kita ingin menguruskan badan kita macam ni lah, right? If you do the calculations, right? If you do the calculation, kalau awak nak merampingkan pinggang awak kepada separuh saiznya sekarang, right? Awak perlu bergerak, awak perlu berlari sehingga 80% ataupun 90% kelajuan cahaya. Meaning that kalau awak berlari menghampiri di antara 80% ke 90% kelajuan cahaya, barulah orang sekeliling awak akan melihat awak jadi ramping separuh. Those around you will see that you have shrunk. Awak menjadi kerampingan awak tu, saiz awak tu separuh daripada saiz yang asalnya. So you can, if you, kalau awak nak mempromosikan ini sebagai satu cara menguruskan badan, dan awak bolehlah mengiklankan kepada tersebut. Cumanya awak kena bagi tahulah yang orang tu perlu bergerak menghampiri 90% ataupun 80% kelajuan cahaya. Okay, so that is length contraction. I think, let's see, there are several questions. I think yang ini saya rasa kita dah tengok banyak. Yang ini awak boleh cuba sendiri kot rasa. Yang ini dia bagi dua kerangka rujukan. Kerangka rujukan pertama dan kedua. Kemudian ada diberikan tingkap ni. Tingkap ni 2 meter lebar dan 2 meter tinggi. Right? Kemudian kapal angkasa ni bergerak secara melintang begitu. Jadi kita ditanya, what length and height does Alan measure for the window if Barbara yang dalam ni passes by him at the following speed? So kalau Barbara bergerak pada 10%, 40%, 80%, 90% kelajuan cahaya, bagaimana kelebaran dan tinggi tingkap ini akan berubah relatif pada Alan, right? So kuncinya di sini adalah kita tahu hanya lebar tingkap ni yang akan dipengaruhi oleh fenomena pengecutan jarak, manakala tinggi tingkap tu takkan berubah sebab tinggi tingkap tu berserenjang dengan arah gerakan kapal angkasa tersebut. Okay, so that is that. Yang ni pun kita dah bincangkan dalam kelas, saya rasa minggu lepas, I think last 2 weeks. Ini ada dalam tugasan yang ke-6, saya tak silap saya, tugasan yang ke-6. This is something you should try out, right? Awak patut cuba jawab dalam apa, bila awak cuba lapangkan masa untuk menjawab soalan ni, sebab ini adalah salah satu senario di mana fenomena pengecutan jarak akan digunakan lah. So this is a good example of how length contraction occurs, right? Dan bukan itu saja. Kalau baca soalan ni, dia bukan saja melibatkan jarak, right? How long would how long dia bukan saja dia bertanyakan tentang berapa jauh suatu tempat itu, tapi dia juga bertanya tentang berapa lama masa yang diambil untuk perjalanan tersebut. Jadi soalan ini dia agak berguna untuk awak cuba sebab dia menggabungkan kedua-dua ruang, yakni jarak dan juga masa, right? Jadi awak kena kita akan menggunakan, right, formula pengecutan jarak, formula pengembangan pemanjangan masa, dan juga formula hal laju sama dengan sasaran bagi masa tu, right? So and it is interesting, and if you like,
science fiction involving outer space, then this is a very nice problem to attempt. In any case, this kind of question, soalan sebegini yang akan disoal dalam peperiksaan nanti. So macam uh, uh, tak rugi pun kalau cuba menjawab soalan, right? This also dalam tugasan yang ke-6. Ini pun it is dia menggabungkan. Tengok soalan ni dia menggabungkan jarak dan juga masa. Right? So ruang dan masa itu jadi, kan kita cakap ruang dan masa itu dia bukan dua benda yang berasingan. Sebaliknya dia satu benda yang teradun sekali. Right? Apa-apa perubahan yang berlaku pada peredaran masa akan juga mempengaruhi jarak. Apa-apa perubahan pada jarak juga akan mempengaruhi peredaran masa. Jadi kedua-duanya itu tak boleh dipisahkan. Right? So you can try this out as well. I think if you look, kalau lihat tugasan, kalau lihat tugasan yang ke-6, right? Soalan 1 dan soalan 3 ni tadi berguna untuk awak cubalah, right? Manalah tahu nanti saya wajibkan awak untuk hantar jawapan ni kan. So it might as well you just find time to try it, right? So this is ini tugasan yang ke-6. Saya tak pasti saya letak di UKM Folio ataupun tidak, nanti saya check balik. Kalau tak ada, dan saya akan kongsikan dalam grup Telegram lah, right? Sebab kalau saya letak di UKM Folio, dan awak semua akan panik nak kena hantar ke tak kena hantar ke. So pelajar ni dia mudah panik. So macam saya kena berhati-hati dalam langkah saya supaya awak tidak panik berlebihan, right? We want students to panic, but then not unnecessarily, right? So itu tugasan yang ke-6, dan ini semua berkenaan dengan pengecutan panjang lah. Sekarang ni kita nak melihat macam mana kita nak menambah halaju, right? So kita mulakan, right? Kita mulakan dengan apa yang kita telah pelajari sebelum ni, right? Bila kita nak menambah halaju, right? Manakah halaju ni adalah vektor. Jadi kita kena mengambil kira arah objek tu bergerak dan juga laju objek tu bergerak, right? So kita mulakan dengan soalan pertama ni dulu. A rocket is headed away from Earth at speed 80% the speed of light. So biasa kita lukislah. So ada bumi kat situ. Oh, besar pula. See, let me use this. Right, bumi kat situ. Lepas tu katakan ada roket. Roket. Right, roket ni dia bergerak, kita kata headed away from Earth. So Earth is here. So away is moving at 0.8 c, at 80% the speed of light. Kemudian dia kata, so itu yang pertama lah, yang masuk ayat pertama, right? Kemudian kita tengok ayat kedua. The rocket fires a missile at a speed of 70% the speed of light. The missile is aimed away from Earth and leaves the rocket at 70% the c relative to the rocket. So apa maksud ayat ni? Roket ni pula dia let's see. I need to guna warna lain lah. Hijau, right? Roket ni dia menembak satu peluru, right? Peluru ni dihalakan menjauhi bumi, right? So sebab tu peluru ni bergerak ke arah ni, right? Kalau dia kata the missile is aimed towards Earth, then it is like that lah, right? But because the question says it's aimed away from Earth, then it is like that, right? So okay, it is aimed away at Earth and leaves the rocket at 70, so 0.7 c relatif kepada roket. Artinya apa? Artinya untuk orang dalam roket ni, bayangkan kita berada dalam roket ni, right? Kita akan nampak peluru ni bergerak ke kanan dengan kelajuan 70% kelajuan cahaya, dan pada masa yang sama kita akan nampak bumi ni bergerak ke kiri dengan kelajuan 80% kelajuan cahaya, right? So kita berada di tengah-tengah di kapal angkasa tu, kita nampak peluru tu bergerak ke
ke satu menjauhi bumi, 70% kelajuan cahaya, dan manakala bila kita memalingkan kepala kita dan melihat bumi, kita nampak bumi menjauhi kita pada kelajuan 80% kelajuan cahaya. Alright. So here you have kita ada dua halaju yang berbeza. Yang pertama, kita ada halaju roket relatif kepada bumi. Kemudian kita ada halaju peluru berpandu relatif kepada roket. So let me just write that down. Sebab untuk menambah halaju relativistik ni kita kena senaraikan semua halaju yang diberikan. So mula-mula kita ada halaju roket relatif kepada bumi. Yang ini 0.8 C. Right? Kemudian kita ada halaju peluru relatif kepada roket. 0.7 C. Right? So kita ada dua halaju yang beza kat situ. Right? And then, yang ni baru saya nak soalan je saja. Right? Kemudian soalannya adalah yang ini. Let me just use different color. Right? Soalan ni, how fast is the missile moving relative to the Earth? Right? Jadi, apa yang dia nak sekarang? Soalan ni, dia nak apakah halaju? Okay. Halaju peluru relatif kepada bumi. Right? So kalau korang tengok, ada tiga halaju yang beza kat sini. Right? Pertama adalah halaju roket relatif kepada bumi. Kemudian halaju peluru relatif kepada roket. Kemudian halaju peluru relatif pada bumi. Dan soalan ni dia minta kita untuk mengira apakah halaju peluru ni relatif kepada bumi. Okay. Now, kalau kita menggunakan fizik klasik, kan, kalau kita tak belajar, kan, fizik moden, kita tak belajar tentang teori kealifan khas, tak belajar tentang postulat teori kealifan khas, semua ni, jawapan kita untuk halaju peluru relatif pada bumi ni mudah je, 0.7. Roket ni bergerak 0.8 C relatif pada bumi. Kemudian peluru ni pula bergerak 0.7 relatif kepada roket. Jadi halaju peluru relatif pada bumi hanyalah 0.8 campur 0.7. Right? Jadi kalau kita tak belajar, kalau kita mengira berdasarkan fizik klasik, maka jawapan kita adalah 0.7 campur 0.8 jadi 1.5 C. Ini adalah jawapan fizik klasik. Jawapan fizik klasik. Right. Tetapi kita dah lihat dalam teori kealifan khas, tidak ada objek yang boleh bergerak melampaui halaju cahaya. Dan kalau korang tengok, ini kan 1.5 C ni kan melebihi kelajuan cahaya. Right? Jadi ini adalah jawapan yang salah. Ataupun fizik klasik memberikan jawapan yang salah untuk soalan ini. Right? Sebaliknya, apa yang berlaku adalah fizik moden dia mengatakan tak ada objek yang boleh bergerak melebihi daripada kelajuan cahaya. Jadi jawapan 1.5 C ni adalah jawapan yang salah. So ertinya kita tidak boleh menggunakan apa yang pernah kita pelajari berkenaan dengan cara nak menambah halaju dalam fizik klasik sebelum ni, sekiranya objek itu bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Right?
for objects that are moving close to the speed of light, maksudnya misalnya apa, at 50%, 60%, 70%, 80%, 90% speed of light, we cannot add velocities like we do in classical physics. Sebab kalau kita gunakan juga fizik klasik, formula fizik klasik, dia akan memberikan jawapan yang melanggar, yang mencabuli teori kelajuan khas yang mengatakan tidak ada objek yang boleh bergerak melebihi kelajuan cahaya. Right? So we have to modify the equation which we use to add velocities before this, right? Dan kita akan tengok kat bawah tu. Cumanya untuk jawapan ni, right? Untuk jawapan ni kita tahu it cannot be 1.5 C, right? It cannot be a little over C. It may be under C, right? A little less than 1.5 C pun tak boleh juga, right? Sebab a little less than 1.5 C ni boleh jadi greater than C, isn't it? So A tak boleh, B tak boleh, C tak boleh. It may be under C, right? Cumanya kita tak tahu berapa banyak kurang daripada C. It can also be 0.75 because 0.75 is less than C, right? So the choice that we have is either D or E, right? Tapi untuk mengetahui angka yang sebenarnya, right, maka kita perlu menggunakan formula lah untuk mendapatkan angka yang sebenarnya. Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu kalau kita tambah 0.7 dengan 0.8 C ni, 0.7 C, 0.8 C ni, menurut teori kelajuan khas, jawapannya mesti kurang daripada C. Dia tak boleh lebih daripada C. Dan formula yang kita gunakan untuk mengira hal laju tersebut adalah formula ini, right? Kalau korang tengok, I'll just explain the structure of the formula. Kalau korang abaikan bahagian bawah ni, right? If you look, kalau kita abaikan bahagian bawah ni, then formula ni sama formula yang di atas ni. Sama je macam formula untuk menambah hal laju yang kita belajar dalam fizik klasik, right? Artinya kalau kau nak tahu hal laju peluru relatif pada bumi, kau ambil hal laju peluru relatif pada roket, campur dengan hal laju roket relatif pada bumi, kan? Kau yang tambah saja. Right? Jadi kalau kita gunakan tu, itu yang kita dapat 1.5 C tu, kan? Tapi teori kelajuan khas mengatakan bahawa semua benda mesti kurang daripada C. Right? Jadi persamaan ini perlu diubah, dan kalau korang tengok, apa yang ditambah adalah bahagian bawah ni. Right? Bahagian atas ni kekal sama. So bahagian atas ni katakan 1.5 C. Cumanya sekarang kita kena bahagikan dengan 1 campur VUX. Katakan yang ini UX adalah 0.7, ini 0.8. So 0.7 darab 0.8, so 0.7. Let me just do this very quickly. 0.7 multiplied by 0.8 gives you 0.56 C squared divided by C squared, right? So awak akan dapat 1.5 C bahagi dengan 1.56, right? So 1.5 bahagi dengan 1.56, let me see, 1.5, I'm doing this on my calculator, 1.56. This will give you 0.9615 C, right? Jadi ini adalah laju peluru relatif pada bumi yang betul. Right? Artinya apa yang berlaku sekarang adalah peluru tu dilancarkan 0.7 C. Roket tu bergerak 0.8 C. Right? Fizik klasik kata laju peluru tu relatif pada bumi mesti 0.7 campur 0.8 dapat 1.5 C. Tetapi fizik moden kata laju sebarang objek, apa-apa objek dalam semesta ni tak boleh melebihi C. Jadi kita perlu mengira semula laju peluru relatif pada bumi ni menggunakan formula yang telah diubah suai.
This is called the relativistic addition. Right, relativistic addition of velocity, sebab kita menambah dua hala laju beza untuk mendapatkan satu hala laju. Dan apabila kita menggunakan formula ni, right, 0.7 campur 0.8 bahagi dengan 1.56 tu, kita akan dapat nilai 0.9615C. Dan kalau korang tengok, nilai ni kurang daripada C. Jadi ianya tidak melanggar teori kelaripan khas, right? So this means that when we want to add velocities, bila kita nak menambah hala laju yang tinggi, right? When we want to add relativistic velocities, we need to use this formula instead of the traditional classical formula, right? So itu yang kita maksudkan bila fizik moden tu dia menggantikan, right, fizik klasik apabila dalam kes berkelajuan tinggi seperti ini, right? So jam dah menunjukkan pukul 10, right? Saya tahu ada kelas lepas ni, jadi kita berhenti di sini dan kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan transformasi Lorentz tu pada hari Rabu nanti, right? Jadi terima kasih semua, selamat pagi dan Assalamualaikum. Terima kasih semua.